Selamat dan salam sejahtera berita pagi. Anda bersama saya, Laurendra Fiona Benetpaikan. Jenazah ahli Parlimen Greek Allahyarham Datuk Hasbullah Osman telah dibawa ke Greek Perak sekitar jam 12.15 tengah malam untuk urusan pengebumian. Sebelum itu, jenazah disolatkan di Masjid Sultan Abu Bakar Raub secara berjemaah yang turut dihadiri rakan dan kenalan termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Allahyarham meninggal dunia di Raub petang semalam akibat serangan jantung. Sebelum itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Hulu Datuk Aznil Ibrahim mengesahkan perkara itu. Beliau berkata Datuk Hasbullah 63 tahun disahkan meninggal dunia oleh pihak Hospital Raub. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Greek selepas solat Zuhur. Allahyarham yang dilantik sebagai pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB pada 11 Mei lalu menyandang kerusi Parlimen Greek sejak 2004 selain Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Temenggur selama 2 penggal antara 2004 hingga 2013. Pada PRU lalu, Allahyarham mengekalkan kedudukan sebagai Ahli Parlimen Greek selepas menang dengan majoriti 5,528 dalam saingan 3 penjuru menewaskan calon PAS Muhammad Dahlan Ismail dan calon Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Ibrahim Muhammad Hanafiah. iSinar diperkenal KWSP akan memberi manfaat kepada 2 juta ahli yang layak dengan anggaran nilai berjumlah 14 bilion ringgit. Ahli yang hilang pekerjaan diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan boleh membuat permohonan bermula bulan Disember 2020. KWSP dalam satu kenyataan menyebut ahli yang layak boleh mendapat akses 10% daripada jumlah simpanan dalam akaun satu tertakluk kepada baki minimum. Ia dikreditkan dalam akaun bank ahli pada hujung bulan selepas permohonan dibuat. Pengkreditan pertama akan bermula pada Januari 2021 dan dilaksana secara berkala sehingga 6 bulan. Ahli digalak mendapatkan nasihat kewangan melalui Pegawai Hikmat Nasihat Persaraan KWSP atau Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK untuk menentukan permohonan amaun yang diperlukan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berharap pengenalan iSinar mampu meringankan beban aliran tunai dan memenuhi keperluan rakyat dalam menghadapi cabaran semasa. Penambahbaikan ini telah dibuat berpandukan data dan analisa profil tanggungan ahli KWSP yang terkesan serta pertimbangan trend jangkitan COVID-19. Beliau juga menjelaskan program iSinar akan berjalan serentak dengan beberapa lagi inisiatif dan bantuan menerusi KWSP. Ia termasuk program iLestari dan pengurangan caruman bulanan oleh pekerja yang telah diumumkan dalam Prihatin dan Belanjawan 2021. Baik saudara, untuk 4 hari berturut-turut kes baharu COVID-19 terus mencatatkan angka 4 digit dengan 1,103 kes menjadikan jumlah keseluruhan 48,520 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 sebanyak 12,601 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, negeri-negeri di Lembah Kelang mencatatkan sebanyak 544 kes positif, 49.3%. Daripada jumlah ini, sebanyak 484 kes iaitu 89% adalah daripada kluster-kluster sedia ada. Kluster yang melaporkan kes yang tertinggi adalah kluster tapak bena Daman Lela di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 385 kes. Negeri Sabah pula mencatatkan sebanyak 288 kes iaitu bersamaan dengan 26.1% daripada jumlah kes positif. Fasiliti Hospital KKM masih lagi mampu menampung jumlah pesakit COVID-19 meskipun berlaku peningkatan jumlah kes positif terutama di Selangor dan Negeri Sembilan. Justru Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan tiada keperluan mengaktifkan semula pusat kuarantin dan rawatan MAIPS Serdang.
Kalau terpaksa, baru kita membuka iaitu hospital sementara MAIPS. Setakat ni kita tak perlu lagi, kita masih ada fasilitis di Kementerian Kesihatan untuk menampung pesakit-pesakit yang semakin bertambah. Setakat ini, KKM menggunakan kemudahan di Institut Latihan KKM yang mampu menampung 4,200 pesakit sekiranya kesemua 4 blok digunakan. Blok lama Hospital Kusta di Hospital Sungai Buloh juga akan digunakan sekiranya perlu. Terdapat juga kes-kes positif yang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL dan Hospital Angkatan Tentera. Kaedah terbaik bagi mengawal jangkitan COVID-19 membabitkan pekerja warga asing dalam negara sedang diperhalusi secara terperinci. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia termasuk cadangan mewajibkan ujian saringan COVID-19 terhadap mereka bagi menyekat penularan serta peningkatan kes wabak tersebut. Saya telah pun meminta kepada Kementerian Sumber Manusia untuk membentangkan tentang jumlah pekerja, sebagai contoh, jumlah pekerja warga asing di Malaysia sekarang adalah seramai 1.7 juta. Ya. Dan dengan jumlah yang sebegitu ramai, kalau kita membuat swab test kepada mereka, kita nak tengok berapa kemampuan lab untuk kita dapatkan keputusan tentang mereka. Jadi, dan siapa yang nak bayar? Per keso, saya difahamkan lebih kurang 1 juta lebih sikit. 1 juta lebih daripada 1.7 juta tersebut adalah pencarum kepada per keso. Dan per keso saya difahamkan boleh memberikan bantuan dan memberikan subsidi. Saya difahamkan lebih kurang RM150 satu orang. Dan balance-nya dibayar oleh siapa yang nak bayar. Ataupun ada kalau lebih kurang 700,000 yang tidak mencarum kepada per keso. Siapa yang nak bayar? Pekerja ataupun majikan. Dalam pada itu, PKPD di Asrama Pekerja Top Glove Klang, Selangor berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 30 November 2020. Pelaksanaan PKPD ini membabitkan kawasan asrama lelaki serta Jalan Abadi 1A Palang KU8 dan asrama pekerja wanita serta Jalan Abadi 1A dan Jalan Abadi 10A Palang KU8. Mana ini dia, mana termasuk jalan sekali ya. Yang melibatkan seramai 13,190 pekerja dan hampir 1,200 penduduk. Sehingga 15 November, 215 kes positif direkodkan di kawasan tersebut. Dalam pada itu, PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu, Penjara Kepayan dan Kuartus Penjara Taman Mat Saleh Kampung Mat Tambai ditamatkan. Ia setelah kes positif COVID-19 menurun dan terkawal di kawasan berkenaan. Dan dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu cadangan untuk membenarkan perjalanan rentas negeri melibatkan kawasan zon hijau dalam negara sedang dipertimbangkan. Ia bertujuan merancakkan semula industri pelancongan di samping permintaan agar SOP menaiki kenderaan dapat diberi kelonggaran bagi tujuan berkenaan. Ini antara perkara-perkara yang kita teliti. Yang kita akan teliti, sedang meneliti dan keputusan mesyuarat tadi meminta supaya Kementerian Pelancongan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kesihatan dan MKN untuk berbincang dan come out dengan cadangan yang lebih detail dan dibentangkan semula di dalam mesyuarat khas MKN untuk kita putuskan. Sejak Mac lalu, kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada Barisan Hadapan KKM dan ia akan diteruskan sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju
untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 bagi menghargai jasa anggota Barisan Hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Susulan penemuan virus COVID-19 di dalam daging lembu didakwa diimport dari New Zealand. Perdana Menteri Jacinda Ardern berkata kes tersebut akan disiasat dengan terperinci berikutan negaranya tidak dimaklum oleh pihak berkuasa China mengenai sebarang isu berkaitan pengimportan daging tersebut. Pihak berkuasa Jinan menemukan COVID-19 di dalam daging lembu beku dan organ dalaman yang diimport dari Brazil, Bolivia dan New Zealand. Berikutan itu, pihak berkuasa New Zealand akan menyiasat kesahihan laporan bagi menentukan negara asal daging import yang tercemar dengan COVID-19. Pihak berkuasa Jinan berkata daging itu diimport oleh Guotai International Group dan Shanghai Zhongli Development Trade menggunakan pelabuhan Shanghai. Penularan COVID-19 menyebabkan 2.6 juta penduduk Kemboja kini dibelenggu masalah hutang mikro. Majoriti peminjam adalah penduduk di pedalaman yang terpaksa mendapatkan pinjaman mikro berbanding sistem perbankan komersial kerana tidak mempunyai dokumen kewangan. Dan kini mereka yang berdepan masalah pembayaran berkemungkinan hilang tanah kerana dicagarkan untuk pinjaman mikro yang mengenakan kadar faedah lebih tinggi berbanding pinjaman bank. Baik, jumlah pinjaman mikro di Kemboja sejak 2019 mencecah nilai $10 bilion Amerika dengan hampir kesemua peningkatan peminjam didorong oleh penularan COVID-19. Angka tersebut menjadikan purata pinjaman bagi setiap rakyat Kemboja pada kadar $3,804 menjadikannya paling tinggi di dunia ketika ini. Sebagai tambahan, kerajaan turut memperuntukkan RM1.5 bilion bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 mendapatkan kemudahan internet. Bermula suku pertama 2021, lebih kurang 8 juta penerima dari golongan B40 akan menerima bantuan RM180 seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi. Bantuan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat telekomunikasi akan menyediakan manfaat bernilai RM1.5 bilion seperti dalam bentuk data percuma. APEC tahun ini akan memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan peranan perdagangan dan pelaburan rantau ini di sepanjang proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Jelas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, langkah itu perlu bagi mewujudkan pelaburan dan perdagangan bersifat bebas dan terbuka. To the value system of APEC. This underscores the will and conviction of the Asia-Pacific to continue to resist the forces of protectionism in whatever form that they may come. The region will also strengthen support to a well-functioning, rules-based multilateral trading system while remaining steadfast to advancing the development agenda of the WTO. Malaysia juga jelasnya akan mengutamakan langkah penambahbaikan perdagangan dan pelaburan dengan menterjemahkan unsur-unsur berkenaan kepada pembangunan ekonomi lebih inklusif. Ini akan membawa faedah lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat di negara-negara serantau. Justru kepentingan kemakmuran bersama diberi penekanan untuk memastikan penyertaan ekonomi secara lebih berkesan membabitkan setiap peringkat masyarakat. Tahun ini turut menyaksikan negara-negara
terlibat menghidupkan semula usaha ke arah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi mendekatkan APEC kepada masyarakat. Datuk Seri Muhammad Azmin berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik AMM secara maya. 24,000 murid darjah 1 kemasukan tahun hadapan di negeri Pahang akan menerima pemberian RM100 sekali bayar untuk seorang menerusi Bantuan Prihatin Pahang BPP 2021 dan ia melibatkan peruntukan RM2.4 juta. BPP turut diberi kepada 2,054 orang warga emas 80 tahun ke atas yang akan menerima RM250. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata 33,973 penerima orang kurang upaya OKU turut menerima bantuan itu dengan kadar RM250 seorang. Manakala sebanyak RM750 seorang akan diberikan kepada 1,032 imam. Sementara Bilal dan Sia bakal menerima sumbangan RM250 seorang juga secara sekali bayar. Kerajaan negeri turut menyumbangkan RM250 seorang kepada setiap pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Pahang, pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Baru dan pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan. RM250 juga akan diberi secara sekali bayar kepada Tok Batin, manakala pemberian RM200 akan diteruskan kepada pasangan yang berkahwin kali pertama. 1,594 peserta e-Kasih Miskin Tegar turut akan mendapat RM250. Elaun tambahan guru Al-Quran dan Fardu Ain Asrama dinaikkan kepada RM1,000 berbanding RM800 sebelum ini. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM1,000,000 untuk diagihkan kepada 89 mahat tahfiz yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Pahang. Selain itu, sebanyak RM10,000 diperuntukkan kepada setiap 52 pusat pemulihan dalam komuniti untuk memberi latihan dan pemulihan kepada OKU. Kedah kini mula merancang untuk memperluas kawasan bebas berniaga di kawasan Majlis Bandaraya dan Perbandaran negeri itu. Perkara tersebut disuarakan Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Mat Noor dalam usaha memberi peluang kepada penjajah kecil menambah pendapatan ketika berdepan pandemik COVID-19. Menurut Muhammad Sanusi, ketika ini pihaknya akan melihat perkembangan penjajah di bawah pentadbiran 5 kawasan pihak berkuasa terlibat PBT yang dibenarkan berniaga. Dalam perkembangan sama, belia mahu semua PBT mengambil tindakan tegas kepada sindiket yang cuba mengambil kesempatan kepada peniaga lain yang ingin berniaga di tapak terlibat. Yang kebimbangan saya ialah sindiket. Dia ada satu sindiket di bawah ni. Dia pergi cup tempat-tempat yang baik. Cup ni tahu? Booking. Dia macam pergi tanda tempat dia kan. No? Dia pergi kat tong air, dia pergi tambat payung, dia pergi letak tayar, dia pergi letak semua tempat-tempat yang elok ni. Esok orang nak berniaga, dia kata tapak dia bayar sewa. Saya nak ingatkan BT untuk perhatikan benda ini. Jangan benarkan sindiket macam ini mengambil kesempatan. 5 PBT terlibat ialah Majlis Bandaraya Alostar, Majlis Perbandaran Sungai Petani, Majlis Perbandaran Kulim, Majlis Perbandaran Langkawi dan Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Pejabat daerah Kulai melancarkan bantuan makanan gobok rezeki bagi membantu meringankan beban golongan tidak berkemampuan yang terjejas dengan pandemik COVID-19 di daerah tersebut. Inisiatif tersebut dijangka dapat memanfaatkan kira-kira 4,500 keluarga daripada golongan tersebut dengan bantuan makanan asas bernilai RM100 bagi satu keluarga. Pegawai daerah Kulai Muhammad Razim Muhammad Amin berkata inisiatif tersebut dilaksanakan ekoran terdapat sesetengah rakyat yang hadir ke pejabat daerah untuk mendapatkan sumbangan bagi menyara hidup dan keluarga mereka. Beliau juga mengalu-alukan sumbangan makanan asas seperti gula, tepung, beras dan minyak masak daripada orang ramai serta badan bukan kerajaan NGO untuk berbakti kepada masyarakat.
Di sini kita mulakan dulu sini. Saya lihat kalau ada dia punya potensi baik, kita akan kembangkan di peringkat mukim-mukim dan juga di peringkat kampung-kampung. Sebab saya lihat dan saya terpanggil sebab dalam keadaan COVID ni memang ramai masyarakat kita yang hidup susah. Nak makan pun susah, seperti yang kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, atas meja mesti ada makanan. Pihaknya juga akan merekodkan maklumat penerima bagi melihat butiran pengambilan bantuan tersebut daripada gobok rezeki yang dibuka setiap hari mengikut waktu pejabat. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran gobok rezeki di Pejabat Daerah Kulai, Johor. Baik saudara, jangan jawab panggilan jika terima nombor tidak dikenali. Itu nasihat Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob. Ia susulan peningkatan aktiviti penipuan dalam talian di negara ini melibatkan 5,218 kes dari Januari hingga bulan lalu dengan nilai kerugian hampir 256 juta ringgit. Berbanding 2018, 4,965 kes direkodkan dan 5,725 kes pada tahun 2019. Daripada jumlah itu, 55% mangsa adalah kaum wanita dengan 30% mangsa berusia melebihi 51 tahun. Kalau tuan-tuan menerima telefon daripada nombor telefon yang tuan-tuan tak kenal, jangan jawab. Jangan jawab. Senang. Sebab apabila tuan-tuan mula menjawab, sebab mereka ni dilatih. Dalam saya punya artikel sebelum ni, saya jelaskan bahawa mereka ni, penipu-penipu ni mendapat latihan untuk bagaimana nak mengalahkan mangsa-mangsa ni dalam menggunakan bahasa-bahasa yang tertentu. Bagi menangani isu berkenaan, Datuk Zainuddin berkata pihaknya giat mengadakan operasi. Tahun ini sahaja 2,676 tangkapan telah dibuat dengan 1,420 kes telah dilakukan pertuduhan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Polis Melaka di Ibu Pejabat Polis IPK Bukit Beruang. 17 individu berjaya ditahan apabila polis menggempur sebuah hotel di Seri Kembangan, Selangor yang dikesan menjalankan aktiviti maksiat dan perjudian atas talian. Operasi itu berjaya membekas 6 wanita warga Thailand, seorang wanita Vietnam, 8 pelanggan lelaki tempatan dan 2 penjaga premis. Ketua Penolong Pengarah D7 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Azmi Adam menyatakan serbuan ini dilakukan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap D7 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bersama dengan pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang. Kegiatan yang berlangsung di tingkat 3 hotel ini telah lama dijalankan dengan pelbagai taktik bagi mengelak dihidu oleh pihak berkuasa. Kita juga dapati tadi hasil daripada serbuan dan pemeriksaan, kita dapati terdapat satu pintu rahsia di tengah-tengah hotel tersebut, di mana bila kita buka pintu tersebut terdapat satu lift yang kita percayai untuk mereka-mereka ini untuk melarikan diri sekiranya terdapat operasi ataupun serbuan daripada pihak polis. Dalam serbuan sama, polis turut merampas 4 komputer riba dalam sebuah bilik khas yang sedang memaparkan kegiatan perjudian atas talian khusus bagi pelanggan tertentu yang ingin berjudi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Razali Abu Samah berkata pihaknya akan bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada 625 kepada 1,000 ringgit.
Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah 60 juta ringgit dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak 29 juta ringgit juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan sekolah pondok. Baik, sedikit perkembangan sukan. Meskipun penularan virus COVID-19 masih belum mereda, buat julung kalinya dalam sejarah Malaysia menjadi tuan rumah bagi program sukarelawan belia ASEAN EAYVP 2020. Seramai 470 belia dari seluruh ASEAN menyertai program hasil kerjasama UKM, Sekretariat ASEAN serta KBS dilancarkan secara maya di laman rasmi Facebook UKM. Program EAYVP 2020 bermula sejak 9 November lalu dan bakal tamat pada 20 November ini dengan penyertaan 3 negara baharu iaitu China, Jepun dan Korea. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Nainamarikan dalam ucapan perasmiannya menegaskan program ini mengumpul semangat para belia ASEAN dalam mewujudkan peluang pengalaman belajar dan bertukar pengalaman. Dengan tema merancang semula pendidikan dalam norma baharu, program ini menampilkan lebih 9 webinar dalam talian serta 6 kelas master. Program EAYVP 2020 menerima hampir 6,000 permohonan pada tahun ini. Liga Malaysia tetap mendapat sambutan meskipun saingan tahun ini dianggap musim paling suram dalam sejarah penganjurannya akibat COVID-19 dan ia selepas saingan Liga Tempatan yang dikelolakan Liga Bola Sepak Malaysia MFL merekodkan lebih 29 juta tontonan menerusi platform YouTube. Rekod paling tinggi membabitkan aksi Liga Super antara JDT dan Selangor di Stadium Sultan Ibrahim yang menarik 1.38 juta penonton. Pusingan pertama Piala Malaysia pula menyaksikan perlawanan Kedah menentang Pahang meraih tontonan tertinggi iaitu 2.2 juta penonton. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan berkata jumlah tontonan luar biasa itu mungkin disebabkan penonton tidak dibenarkan ke stadium akibat COVID-19. Tambah beliau, ia turut memberi kesan positif kepada penaja MFL yang dapat mempertontonkan jenama mereka menerusi platform digital. Baik, saudara, berita pagi berakhir di sini. Mari bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19 dengan mengamalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Lorendra Fiona Beratbaikan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.